Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we continue our lecture chapter 7 permutation and combination. Okay, this topic consists of two subtopic which is 7.1 permutation and 7.2 combination. At the end of the lesson, students should be able to A. Use the technique of counting, B. Find the number of permutation of n different objects, C. Find the number of permutation of R object from n different objects. Technique of counting. This technique is also known as a multiplication principle. This principle can be extended to cover more than two successive events. Okay, for example, there are two bus companies that provide transport from Alustar to Butterworth. Three bus companies that provide transport from Butterworth to Kuala Lumpur. And two bus companies that provide transport from Kuala Lumpur to Johor Bahru. So, how many ways a person can travel from Alustar to Johor Bahru via Butterworth and Kuala Lumpur by taking bus? Okay, untuk soalan ni, dia cerita kalau seseorang hendak travel dari Alustar ke Johor Bahru, tetapi melalui Butterworth dan Kuala Lumpur. Okay, so ada dua syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan dari Alustar ke Butterworth. Seterusnya, terdapat tiga syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan dari Butterworth ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, terdapat dua syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan. So dekat sini maksudnya dari Alustar ke Butterworth, kita ada dua pilihan. Untuk pilih naik bas yang mana satulah. Okay. So dari Butterworth ke Kuala Lumpur, kita ada tiga pilihan bas. Tiga pilihan bas lah, kita nak naik yang mana satu. Okay. Dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, kita ada dua pilihan. So jalan kerja dia adalah 2 darab 3 darab 2 sama dengan 12. So ada 12 pilihan lah ataupun 12 cara untuk travel dari Alustar ke Johor Bahru. Permutation of a set of objects. A permutation is an arrangement of a group of objects in a particular order. The order of the objects is taken into consideration. Okay. So dekat sini pilih atur ni dia mementingkan susunan. So kita mesti susun mengikut susunan lah. Okay, exercise 1. A shop stock t-shirt in 3 size, small, medium and large. They are available in 4 colors, black, red, yellow and green. If the size are denoted by S, M and L, and the colors are denoted by B, R, Y and G, make a list of all different labels needed to distinguish the t-shirt and find the number of different labels. So untuk soalan ni, sebuah kedai ni dia menyediakan stok t-shirt dalam 3 saiz. So S small, M medium and L large. So setiap t-shirt tu ada color yang berbeza, ada 4 jenis color lah. Color hitam, black, B, red, R, yellow, Y and green, G. Okay, soalan minta list all the different label. Okay, so sekarang ni untuk size S ada warna hitam. So label dia adalah SB.
Okay, saiz S juga ada warna merah. So, SR. Saiz S juga ada warna kuning. SY. Dan saiz S juga ada color hijau. SG. Okay, seterusnya saiz M. Okay, saiz M ada color hitam. So, M, B. M ada color merah. So, M, R. M juga ada color kuning. So, M, Y. Saiz M juga ada color hijau. So, M, G. Seterusnya kita pergi saiz L. L ada color hitam, black. So, LB. Seterusnya L warna merah. So, LR. T-shirt L warna kuning. So, LY. Dan yang terakhir saiz L warna green. So, LG. Okay, so dari yang kita senarai ni semua ada 12 different label lah yang soalan nak. Okay, so find the number of different label. Yang awak senaraikan ni semua dah menunjukkan ada 12 label. So, dia juga boleh disimplify dengan cara mudah dengan kita darabkan 3 saiz dengan 4 pilihan color. So, kita akan dapat 12 pilihan. Okay, permutation of n different object. Number of permutation of n different object taken at a time without repetition. NPN. Or n factorial. Or n time n minus 1 time n minus 2 until time 1. Okay, so apa maksud permutation of n different object? So maksudnya awak ada sebilangan objek, contohnya n objek ataupun 5 objek, dan kelima-lima tersebut adalah benda yang berbeza. Dan setiap objek tu tak boleh berulang penggunaan dia, hanya sekali sahaja. So contoh kat sini 4 factorial adalah sama dengan 4 time 3 time 2 time 1. So kalau awak tengok number yang didarabkan adalah number yang awak perlu tolak satu number yang sebelumnya. Contoh kat sini 4, sebab 4 factorial kita akan start dengan 4. So number seterusnya adalah 3. 3 ni sebab 4 tolak 1 kita dapat 3. Seterusnya adalah 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Seterusnya 2 ni tolak 1 kita akan dapat 1. So, maksudnya 4 factorial adalah sama dengan 4 darab 3 darab 2 darab 1. Dan dia juga adalah bersamaan 4P4. Maksudnya awak ada 4, awak nak susun ke semuanya. Okey. Ataupun awak ada 3 benda yang berbeza, 3 pen, awak nak susun ke 3 pen. So, maksudnya dia adalah bersamaan 3 factorial. So, 3 darab 2 darab 1. Ataupun 3P3. Okay, so dekat sini 0 factorial is equal to 1. So NPN equal to n factorial mean the product of all the integer from 1 to n is inclusive. So maksudnya kat sini n factorial adalah n darab n tolak 1 darab n tolak 2 sampailah n darab 2 n darab 1. So samalah proses dia. Kalau 4 factorial kena start dengan 4, darab 3, darab 2 hinggalah darab 1 baru kita stop. Okay, exercise 2. How many ways can 5 people be seated on a chair arranged in a line? A, if there is no condition imposed.
So sekarang ni contohnya awak ada 5 orang ni. So awak ada 5 kursi. So awak nak susun ke 5 orang ini di atas kursi yang disediakan dalam yang disusun dalam sebaris. Okey. So kita akan start dengan kursi yang pertama. Okey, pada kursi yang pertama, so kursi pertama ni kita ada 5 orang. So antara 5 orang ni, orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Siapa-siapa pun boleh duduk kursi yang pertama. So maksudnya kursi pertama ni ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan yang boleh duduk pada kursi pertama ni. Okey, so kita pergi pada kursi kedua. Okey, pada kursi kedua, sekarang ni kursi pertama kita dah isi dengan seorang. Contohnya orang yang baju oranye ni dia dah duduk kursi pertama. So kita dah tak boleh lah kira dia. So balance yang tinggal ataupun baki yang tinggal adalah 4 orang. So ada 4 pilihan lah untuk isi kursi yang kedua. Okey, untuk kerusi yang ketiga, kita dah isi seorang di kursi pertama dan seorang di kursi kedua. Katalah dia ni yang duduk kursi kedua. So balance ataupun baki lagi orang yang tinggal adalah 3. So kursi yang ketiga ni boleh diisi oleh 3 orang ataupun 3 pilihan lah. Okey, seterusnya kursi yang keempat. Katalah kursi ketiga tadi awak dah isi orang yang ketiga. So awak dah bangkah dia lah kan. So pada kursi keempat hanya tinggal orang yang keempat dan yang kelima sahaja. So maksudnya ada 2 orang je lagi yang belum duduk. So kursi yang keempat boleh diisi oleh orang keempat ataupun orang yang kelima. So ada 2 pilihan. Dan kursi yang terakhir adalah untuk seorang lagi yang tinggal lah. Kalau orang yang keempat duduk pada kursi yang keempat, so tinggal seorang je lagi yang belum duduk. Okey. So dekat sini awak boleh buat dalam kerja dia sebagai 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Sama dengan 120. Okey, ataupun awak ada n different object. Maksudnya kat sini awak ada 5 objek yang berbeza. Awak ada 5 orang yang berbeza. So 5 orang ni awak nak susun pada 5 kursi yang disediakan. So maksudnya adalah sama dengan 5 faktorial ataupun 5p5 sama dengan 120. Sebab tadi saya dah terangkan konsep faktorial kan. So 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 adalah bersamaan juga dengan 5 faktorial. 5 faktorial juga adalah bersamaan 5p5. Okay. How many ways can 5 people be seated on 5 chairs arranged in a line if the first chair is reserved to one particular person? So macam tadi jugalah awak ada 5 orang. Tapi beza soalan ni, kita dah reserve seorang pada kursi yang pertama. Okay. So kita mesti bermula dengan syarat yang diberikan. Okay. So katakanlah orang yang saya letak tanda anak panah tu, saya tetapkan, saya dah booking kursi pertama untuk dia. Saya dah tempah lah kata kursi ni untuk dia. Okay, so sekarang ni balance 4 lagi kursi yang ada tu hanya perlu diisi oleh 4 orang yang dalam kotak ni je lah. Sebab tempat pertama dah diisi oleh orang ni. Okay. Okay, so kita akan start dengan kursi yang pertama. So, kursi yang kedua. Okay, kursi kedua maksudnya boleh diisi oleh dia ataupun dia. Okay, so dekat sini 4
pilihan ataupun 4 ways. Okay. Time. Okay. Kursi yang ketiga, daripada 4 ni tadi, seorang dah isi kursi yang kedua. So ada balance lagi 3 orang. Contohlah, katalah saya ambil doktor ni duduk kat kursi ni. So balance lagi orang adalah 3. So 3 ni boleh isi kursi yang ketiga. So ada 3 pilihan. Okay. Okay, seterusnya untuk kursi yang keempat, katakanlah saya ambil cikgu ni duduk pada kursi yang ketiga. So pada kursi yang keempat ada lagi 2 orang je lah yang tinggal. So 2 orang ni boleh isi kursi yang keempat. So 2 pilihan ataupun 2 ways. Okay, yang terakhir adalah orang terakhir yang belum duduk lah. Okay, so untuk kursi pertama, saya dah reserve tempat dia untuk orang ni. So dia adalah seorang. So saya letak 1 lah untuk dia. So 1 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 adalah bersamaan 24. Okay, ataupun awak boleh tulis sebagai 1 ni adalah awak dah reserve untuk Chinese ni contoh. So 1 darab, okay, 4 kursi lagi ni awak mesti ambil dari orang ni, daripada 4 orang ni. So awak ada 4 objek dan awak ada 4 objek dan awak nak susunkan 4 objek. So dia juga adalah bersamaan 4 faktorial. So bersamaan 24. Okay, exercise 3. How many different 4-digit number can be formed from digit 5, 6, 7 and 8 if no repetition? So sekarang ni awak ada 4 digit, 5, 6, 7 and 8. Awak ada 4 digit dan awak nak susun ke 4 digit tersebut. So awak akan buat 4 slot lah untuk susun 4 digit. 4 slot ni, so ini adalah slot untuk ones, ini untuk tens, ini untuk hundred, ini untuk thousand. Okay. So sekarang ni awak boleh start dari mana-mana arah lah. So awak boleh start dari slot yang pertama ataupun slot yang terakhir. Mana-mana dulu. Okay, kalau dari katalah saya start dari slot yang pertama. So soalan kata dia nak awak susun ke 4 digit dengan syarat tak boleh berulang if no repetition. So slot yang pertama ni boleh diisi oleh nombor digit 5, 6, 7 ataupun 8. So awak ada 4 pilihan. Okay, awak ada 4 pilihan. Okay, seterusnya untuk slot yang ketiga ni, kalaulah 1 digit dah isi pada tempat yang pertama, so tinggal baki lagi 3. So awak boleh isi 3 pilihan ni kat sini lah. 6, 7 ataupun 8 boleh isi pada slot yang kedua. Okay, untuk slot yang ketiga, katalah tadi slot kedua saya dah isi nombor 8, slot pertama saya isi nombor 5. So untuk slot yang ketiga, saya ada lagi 2 baki digit. So ada 2 pilihan yang boleh diisi pada slot yang ketiga. Okay, katalah slot ketiga saya isi dengan nombor 6. So baki dia ada lagi 1. So saya isi pada slot yang terakhir. So dia adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. So dia adalah bersamaan 24. Okay, ataupun awak boleh tulis dia sebagai awak ada 4 objek and awak ada 4 dan awak nak susun ke 4-4. So awak boleh tulis 4p4 ataupun 4 factorial. Okay.
So how many different 4-digit number can be formed from digit 5, 6, 7 and 8 if the first digit must be 7 and no repetition? Okay, nombor yang sama, digit yang sama, 4, 6, 7 dan 8. So awak sediakan 4 slot untuk 4 digit. Okay, tapi soalan dah kata first digit must be 7. So kita kena start dengan syarat. So first digit mesti start dengan nombor 7. Okay. So sekarang ni disebabkan nombor 7 dah mengisi slot yang pertama, so kita ada lagi baki 3 digit untuk isi 3 slot yang disediakan. Okay, pada slot yang kedua ni, so boleh diisi oleh nombor 5, nombor 6 ataupun nombor 8. So dekat sini maksudnya awak ada 3 pilihan. Sini dah awak isikan dengan nombor 7, so dia satu je lah. 1 untuk 7. Okay, untuk slot yang ketiga, tadi awak dah isi 1 digit pada, awak katalah awak isi 8 kat sini. So awak ada lagi baki 2 digit yang perlu diisi. So pada slot yang ketiga kita ada 2 pilihan. Okay. Dan pada slot yang terakhir, 1 digit kita dah isi pada slot yang ketiga. So baki dia ada lagi 1 digit. So isi kat sini lah. Okay. So dalam kejawab akan jadi 1 darab 3 darab 2 darab 1 adalah bersamaan 6. Ataupun awak boleh tulis, sebabkan nombor 7 mesti diisi pada first digit must be 7. So maksudnya slot pertama adalah 7. So 1 darab dengan, awak ada 3 slot lagi nak isi, awak ada 3 objek lagi nak isi ataupun 3 digit lagi nak isi. So dia adalah juga bersamaan 3 faktorial, sama dengan 6. Okay, permutation of R object taken from n different object. The number of permutation of n different item taken are at a time is NPR. NPR is equal to n factorial divided by n minus R factorial. Okay, so ini maksud dia R object taken from n different object. So maksud ayat ni adalah awak ada sejumlah objek yang berbeza, tapi awak tak ambil semuanya untuk susun. Awak hanya ambil sebilangan. Contoh, apa maksud n different object? Awak ada 10 orang yang berbeza, tapi awak hanya nak susun 3 orang saja. Sebab tu n adalah total objek yang ada, R adalah sebilangan saja yang awak nak susun. Okay, 2 type of permutation of different object. Okay, with restriction or repetition are allowed. With no restriction or repetition are allowed. Okay, maksudnya dengan syarat, so repetition dengan okay, permutation with restriction. Okay, kita pergi dulu permutation with restriction. Exercise 4. Suppose you have 4 different flag. How many different signal could you make using 2 flag? Okay, so sekarang ni awak ada 4 bendera. So awak nak hasilkan signal yang berbeza dengan menggunakan 2 bendera. So saya buat 2 slot untuk 2 bendera. So pada slot yang pertama, ada 4 pilihan lah yang boleh diisi pada slot yang pertama. Sebab awak ada 4 bendera. So 4 darab dengan, pada slot yang kedua, awak dah ambil 1 bendera isi pada slot yang pertama. Contohnya kali hijau ni. So balance dia ada lagi 3. So ada 3 pilihan lah yang boleh isi pada slot yang kedua. So dia adalah bersamaan 12.
Ataupun awak boleh tulis awak ada N, awak ada 4. So maksudnya awak ada 4 bendera, tapi awak hanya nak susun 2 bendera. So 4P2 sama dengan 12. Okay, suppose you have 4 different flag. How many different signal could you make using 2 or 3 flag? Okay, sama juga awak ada 4 bendera, tapi awak nak buat signal yang berbeza menggunakan 2 ataupun 3 bendera. So saya buat 2 slot ni untuk 2 flag dan 3 slot ni untuk 3 flag lah. Okay, so kita pergi kepada 2 slot yang ada 2 dulu sebab kita buat yang 2 flag dulu. Okay, so untuk yang 2 flag ni, slot yang pertama boleh diisi oleh mana-mana satu daripada 4 bendera ni. Maksudnya hijau, biru, merah atau kuning boleh isi slot yang pertama. So saya ada 4 pilihan. Okay, darab dengan pada slot yang kedua, satu bendera saya dah letak pada slot pertama. So baki dia ada lagi 3. So 3 pilihan lah untuk isi slot yang kedua. Minta maaf, saya tak tahulah kenapa jadi macam ni, teknikal sikit. So ini adalah 4 darab 3. Okay, tak apalah, kita pergi yang slot yang untuk 3 flag pula, 3 bendera. So slot yang pertama boleh diisi oleh mana-mana 4 bendera tersebut lah. So ada 4 kat sini, 4 pilihan. So darab dengan untuk slot yang kedua, satu bendera sudah letak pada slot yang pertama. So ada baki lagi 3. So darab dengan 3 pilihan. So untuk slot yang terakhir, awak dah letak satu bendera pada slot pertama, satu bendera pada slot yang kedua. So pada 4 tu awak ada baki lagi 2. So slot yang terakhir boleh diisi oleh 2 bendera. Okay. So dia akan jadi 4 darab 3 darab 2. Okay, disebabkan soalan kata 2 or 3 flag, or means addition. Okay, so dekat sini awak boleh buat, saya tulis kat sini lah, 4 darab 3 or 4 darab 3 darab 2. So sama dengan 36. Okay, ataupun awak boleh tulis yang bahagian slot, 2 slot ni, bahagian 2 slot ni awak ada 4 bendera tapi awak nak susun 2 sahaja. So 4P2 tambah bahagian 3 slot ni awak ada 4 bendera, 4 tapi awak hanya nak susun 3 sahaja. So sama dengan 36. Okay, exercise 5. 4 sisters and 2 brothers are arranged in a different way in a straight line for the photograph to be taken. How many different arrangements are possible if there are no restriction? Okay, so sekarang ni awak ada 4 perempuan dan 2 lelaki lah, adik-beradik. Kan? Okay, so awak nak tangkap gambar. So mesti duduk dalam satu baris. Okay, so sekarang ni dia kata tak ada syarat. So maksudnya saya buatlah 6 slot ni untuk 6 orang yang kita nak tangkap gambar ni. So maksudnya ada 6 orang, 6 kita nak susun. So dia juga adalah bersamaan 6 faktorial lah. Okay, ataupun awak boleh tulis pada slot kedudukan yang pertama, slot pertama ni ada 6 pilihan yang boleh diisi. Okay, pada slot yang kedua, seorang dah isi pada slot yang pertama. Contohnya abang ni yang isi slot pertama. So ada lagi 5 pilihan yang boleh isi.
So dia adalah bersamaan 6 darab 5 lah. So kat sini 5 pilihan lah. Okey, untuk surat yang ketiga, seorang dia isi surat yang pertama, seorang lagi isi surat yang kedua. So ada balance lagi 4. So pada surat ketiga, 4 orang boleh isi surat yang ketiga. So darab dengan 4. Okey, pada surat yang keempat, okey, tadi surat pertama dia isi, surat kedua, surat pertama dia isi, surat kedua dia isi, surat ketiga katalah dia yang isi. So kita ada baki lagi 3. So 3 pilihan lah yang boleh isi surat tersebut. So darab dengan 3. Okey, kalau dia ni yang isi surat yang keempat, so kita ada baki lagi 2 lah. Dia ni dan ini. Okey, so sekarang ni ada 2 pilihan yang boleh isi dekat sini. So tempat terakhir, orang yang terakhir lah akan isi slot ni. So dia adalah bersamaan 720. Ataupun macam saya cakap tadi, awak ada 6 orang dan awak nak susun ke 6 orang tersebut. So dia adalah bersamaan 6 faktorial. Ataupun 6 big 6. Okay, 4 sisters and 2 brothers are arranged in a different way in a straight line for photograph to be taken. How many different arrangements are possible if the 2 brothers must be separated? So, sekarang ni proses yang sama, kita ada 6 orang, tapi ke 6 orang ni kita nak susun, cuma beza dia kita nak pisahkan 2 orang yang lelaki ni. Kita nak pisahkan dia orang berdua. Okey, so macam mana nak pisahkan? Okey, first kita kena isi dulu position untuk 4 orang 4 sister lah. Okey, isi dulu untuk 4 orang perempuan tersebut. So 4 slot yang saya sediakan ni untuk 4 budak perempuan ni lah. Okey, so awak ada 4 samalah. So slot yang pertama ada 4 pilihan. Okey, kat sini patutnya tulis kat sini, tapi saya punya ni ada masalah sikit. Okey, pada slot yang kedua ada 3 pilihan yang boleh isi. Sebab apa? Dari 4 tadi, seorang dah isi slot yang pertama. So ada baki lagi 3 yang boleh isi slot yang kedua. Pada slot yang ketiga, ada 2 orang, ada baki lagi 2 orang yang boleh mengisi slot yang ketiga. Dan pada slot yang terakhir adalah orang yang terakhir. Okey, ataupun awak boleh tulis juga 4 darab 3 darab 2 darab 1 ni sebagai 4 faktorial. Okey, seterusnya kita nak pisahkan 2 orang budak lelaki ni. So macam mana nak pisahkan? Kita letakkan kedua-dua budak lelaki ni di celah-celah budak perempuan. So maksudnya pada tempat area tu awak boleh isikan kedudukan isi budak lelaki tu lah. Okey, dekat sini kalau awak tengok area tu ada 5 tempat. So maksudnya ada 5 tempat yang boleh diisi oleh budak lelaki, 2 budak lelaki, tapi kita hanya ada 2 budak lelaki saja. So maksudnya N kita 5, tapi nak isi 2 saja. Okey, so kat sini kita akan darabkan 5P2. So nilai dia adalah bersamaan 480. Lupa sama ya, 480. Okey. Setiap jalan kerja tu saya tulis 2 jalan kerja sebab maksud nak tunjuk kat sini dia ada pelbagai cara nak tulis lah. Okay, exercise 6. Find the number of arrangement of 4 digit taken from a set 1, 2, 3, 4.
In how many ways can this number be arranged so that the number begin with digit 1? So awak ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Dan awak nak susun ke 4 digit tersebut. So awak akan buat 4 slot lah. Okay, tapi syarat, kita mesti start dengan syarat. Syarat pertama adalah number begin with digit 1. So slot pertama diisi oleh 1. So disebabkan slot pertama diisi oleh nombor 1, so saya letak 1 lah. Okey, kat sini patutnya kat bawah ni saya nak tulis 1, saya tulis kat atas ni. Okey. Okey, seterusnya kita ada 3 lagi slot. So 3 lagi slot akan diisi oleh 2, 3 dan 4. Okey, so pada slot yang kedua kita ada 3 pilihan lah. Sama ada kita nak letak 2, 3 ataupun 4. So darab dengan 3. Okay. Pada slot yang ketiga, daripada 3 digit tadi 2, 3 dan 4, katakan kita dah letak 1 pada slot yang kedua. So balance lagi ada lagi 2. Okay. So ada 2 pilihan pada slot yang keempat. Dan slot yang terakhir 1 pilihan lah. So kita akan dapat dia adalah bersamaan 6. Okay, ataupun awak boleh tulis dia sebagai 1 darab dengan 3 faktorial. 3 faktorial sebab kita ada 3 digit nak susun pada 3 slot. So jawapan dia adalah samalah 6. Okay, find the number of arrangement of 4 digit taken from the set 1, 2, 3, 4. In how many ways can this number be arranged so that the number do not begin with digit 1? Ya, sama juga. Kita ada digit 1, 2, 3, 4. So kita buat 4 slot. Okay, tapi syarat sekarang dah berubah. The number do not begin with digit 1. So maksudnya kita akan start dengan syarat digit pertama ni tak boleh start dengan 1. So kita kena pilih selain 1 lah. So pada slot pertama kita ada 3 pilihan untuk letakkan pada slot pertama, sama ada 2, 3 ataupun 4. So 3 pilihan lah. Okay. Okay. So sekarang ni dari 2, 3 dengan 4 ni kita letak 1 digit je pada slot yang pertama. So baki dia mungkin, contoh kalau saya letak 2 kat sini, so baki dia 3 dan 4. Dan kita tambah balik lah 1 yang kita tak guna tadi. So pada slot yang kedua, maksudnya ada 3 pilihan yang boleh letak pada slot yang kedua. So 3 darab 3. Okay, pada slot yang kedua, okay, katalah tadi saya dah letak 3 pada slot yang kedua. So ada lagi pilihan nombor 1 dan 4. So ada 2 pilihan. Okay. Dan slot yang terakhir diisi oleh nombor yang terakhir yang tinggal lah baki. So awak akan dapat 18. Okay, exercise 7. 4 digit numbers are to be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. How many number can be formed if each number is less than 5,000? So sekarang ni awak ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So syarat dia adalah digit yang awak nak bentuk ni 4 digit tapi kurang daripada 5,000. So kalau kurang daripada 5,000, maksudnya nilai tu boleh nilai 1,000, 2,000, 3,000 dan 4,000. So kita akan start dengan slot yang pertama lah. Sebab bila kurang daripada 5,000, maksudnya dia boleh start daripada 1,000 sehinggalah 4,999. Contoh kan. Okay. So pada slot yang pertama, kita boleh isi 4 pilihan ni lah. So kita ada 4 pilihan ataupun 4
4P1. Ada 4 pilihan nak susun 1 dekat sini. 4P1. Okey, darab dengan okey. Tadi dari 1, 2, 3, 4 ni, katalah saya pilih 1 dekat sini. So baki yang tinggal adalah 2, 3, 4, 5, 6 dan 0. So saya ada lagi 6. Okey, 6 digit. Tapi saya nak susun lagi 3 slot. So dia adalah bersamaan 6P3 sama dengan 480. Okay, B. How many numbers can be formed if each number is between 2000 and 6000? Okay, so sekarang ni kita guna digit yang sama, tapi syarat dia sekarang ni dia nak awak bentuk number di antara 2000 hingga 6000. So 2000 hingga 6000 maksudnya number yang termasuk adalah 2001 hingga 5999. So kita akan start dengan syaratlah tempat pertama. So number yang boleh diisi pada slot yang pertama ni adalah 2. Saya baca soalan C. Minta maaf. Okay, soalan B. Begin with digit 4 or 6. Okay, so kita akan start dengan syarat pertama sebab dia kata begin with digit 4 or 6. So maksudnya slot pertama boleh diisi oleh 4 ataupun 6. Okay, so ada dua cara lah. Ataupun ada dua pilihan nak susun satu sahaja. So 2P1. Darab dengan 2P1 darab dengan okay. So sekarang ni ada lagi 3 slot nak isi. So daripada 4 dan 6 ni, katalah awak pilih 6 duduk kat sini. So awak ada baki lagi 6 digit. So 6 digit ni nak susun lagi 3 tempat. So 2P1 darab 6P3 adalah bersamaan 240. Okay, soalan C yang saya cakap tadi, awak nak nilai di antara 2000 dan 6000. So nilai itu adalah di antara, sebenarnya bermula dari 2001 hingga 5999. Okay, so 4 slot untuk 4 digit yang awak nak susun. So pada syarat pertama mesti bermula dengan 2, 3, 4 dan 5. 6 tak termasuklah sebab in between 2000 and 6000 kan. Okay, so ada 4 pilihan tapi nak susun satu je, 4P1. Darab dengan okay, darab dengan okay, awak ada lagi 3 slot yang nak isi. Katalah tadi 2, 3, 4, 5 ni saya letak 4 dekat sini. So baki number yang saya ada lagi 6. So saya nak susun 3 slot saja. So 6P3 adalah bersamaan 480. Okay, yang terakhir, how many numbers can be formed if each number is odd number? Okay, bila odd number, kita akan tekankan digit yang terakhir sebab odd number ni adalah number yang tidak boleh dibahagikan dengan 2. So maksudnya contoh saya letak 36. Okay, kalau awak boleh bahagikan dengan 2, so baki dia kosong kan, maksudnya dia boleh bahagi dengan 2. So dia adalah number genap. Tapi kalau contoh 37 awak bahagikan dengan 2, so awak akan dapat baki 1. So dia dikira sebagai number ganjil. So digit yang terakhir memainkan peranan untuk tentukan dia adalah number genap ataupun number ganjil. Okay, so sekarang ni saya buat 4 slot untuk 4 digit. So kita akan start dengan syarat pada kotak yang terakhir lah. Okay. Okay, kotak yang terakhir untuk jadikan dia adalah odd number, so kita perlu pilih number ganjil. So 1, 3 ataupun 5. So maksudnya pada slot yang terakhir kita ada
3 pilihan tapi kita nak susun 1 sahaja. Darab. Okey, untuk nombor yang depan tu dah tak kisahlah. Cuma awak kena hati-hati dengan kosong. Sebab kosong tak boleh dijadikan sebagai digit yang pertama. Sebab kosong bila di hadapan dia jadi nilai tidak bernilai. Tapi kosong di tengah ataupun di belakang dia akan jadi bernilai. Okay, so sekarang ni katalah awak dah letak 5 dekat slot yang terakhir. So awak ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kosong tak boleh termasuk. So maksudnya pada slot yang pertama awak ada 5 pilihan. Awak hanya nak susun 1 sahaja. Okay. Tapi kosong dah boleh jadi dekat tengah. So katalah sekarang ni saya letak 1 dekat slot yang pertama. Okay, so saya ada pilihan 6, 4, 3, 2 dengan kosong. Kosong boleh letak kat tengah. So sekarang ni saya ada 6 digit kosong, 2, 3, 4, 6. Tapi saya nak susun 2 slot kat tengah ni. So 6P 5 kosong, 1, 3, 4, 6. So ada 5 pilihan. Awak hanya nak susun lagi 2. So dia adalah bersamaan 300. Okay. So itu saja untuk topik ini. Terima kasih.